Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu salisatu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu man dakhala al-qabra bila zadin ay min al-amali salih faka'annama rakiba al-bahra bila safinatin ay fayaghriqu gharqan la khalasa lahu illa biman yunqidhuhu kama qala sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqi al muqawwis. Ay at-talibi li an yughasa. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, belas ihsan dia. Masih panjang umur kita alhamdulillah. Dialah yang boleh ada kebolehan untuk menghidup dan memati. Dialah yang menghidupkan kita alhamdulillah. Syukur diberi kita nikmat Islam sejak lahir lagi dia melalui mak ayah kita alhamdulillah. Dan diberikan kita dengan limpah kurnia dia kebolehan taat, jauhkan kita daripada maksiat alhamdulillah. Limpah kurnia lagi diberi kita ada keinginan dan minat berterusan untuk berada dalam majlis yang Allah Ta'ala beri kemuliaan alhamdulillah. Diberi kepada kita membenarkan di hati Allah adalah Rabbi, membenarkan di hati yang kita nak ikut adalah Nabi. Alhamdulillah, limpah kurnia belas ihsan Allah Ta'ala diberi kepada kita keupayaan, kelapangan masa, kesempatan dapat berada dalam majlis yang Allah Ta'ala muliakan, yang bersama untuk kita manfaatkan bacaan daripada kitab Nasaih Ibad ni, insya-Allah. Seterusnya kita masih dalam bab pertama disebut bab sunai, bab 222, dan sambil itu dia menyebut beberapa makalah ataupun perkataan-perkataan yang dinukil daripada manusia yang terbilang imannya. Antaranya ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga para sahabat. Jadi terus kita nak bicara ni, kata dia al-maqalatus salisatu, makalah yang ketiga, perkataan ketiga yang dia nak sebut dalam bab ini, an Abi Bakrin As-Siddiq, riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bila sebut pada perkataan Abu Bakar As-Siddiq, maksudnya yang ni perkataan Sayyidina Abu Bakar sendiri. Atau istilah hadis, kalau kita belajar masalah hadis, yang ni dipanggil hadis mauquf. Kaedah ulama kita sebut wa ma adaftahu ilal ashabi min fi'lin wa qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Dia kata sekedikkanlah, fahamilah bahawasanya setiap apa yang kita sandarkan perkataan tu yang penghujung dia, akhir dia, al-qail, orang yang menyebut perkataan tu adalah sahabat. Atau istilah hadis dia dipanggil hadis mauquf, hadis mauquf. Atau istilah umumnya dia dipanggil asarus sahabah. Baik. Apa perkataan Sayyidina Abu Bakar? Dan kalau perkataan Sayyidina Abu Bakar sekalipun bukan sabdaan Nabi SAW, masih
besar, tinggi nilaian dia dalam agama kita. Pasal orang-orang yang diiktiraf oleh Nabi SAW sebagai ahli syurga, ya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri letakkan Sayyiduna Abu Bakar ni sebagai sahabat Nabi. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibih. Sayyidina Abu Bakar ni dapat martabat sahib Rasulullah kan? Dan memberikan pangkat sahabat Nabi ni, orang yang sahib, sentiasa menyerta dengan Nabi, bermusahabah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Allah sendiri yang letakkan pangkat tu. Jadi walaupun perkataan daripada Sayyidina Abu Bakar, dia bukan sebarang perkataan lah. Yang ni yang Rasulullah pernah nasihatkan dalam sabdaan dia, dia kata addu 'alaiha bin nawajiz, kan? Kamu gigitlah dengan gigi geraham sunnah-sunnah yang dibawa oleh Khulafa Ar-Rasyidin, kan? Jadi yang ni ialah antara sunnahnya melalui perkataan. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Siapa yang masuk kubur tanpa bekalan? Apa dia bekalan ni? Iaitu amal soleh. Maka seolah-olah dia menempuh lautan tanpa kapal. Dalam ni bahasa-bahasa mereka ni. Jadi bekal untuk kita nak menempuh kehidupan seterusnya di alam barzakh, begitu juga alam akhirat, nisbah bekalan ni amal soleh. Quran bagi isyarat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kerana sebaik-baik bekalan takwa. Istilah takwa ni atau amal soleh tu umum. Apa dia amal soleh? Dia adalah imtisal awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Junjung segala perintah Allah Ta'ala, tinggalkan segala larangan dia. Itu amal soleh. Dan atas syarahan para ulama kita, amal soleh pun kalau nisbah bekal satu hal, dan teras amal soleh ni dia mesti berpaksikan kepada iman. Iman tak ada, amal soleh tak pakai. Iman tak ada, amal soleh tak pakai. Satu kalau akidah Wahabi, akidah Syiah, walaupun ada amal soleh tak pakai. Hatta orang Yahudi, ya kalau nisbah amal soleh lah, orang Yahudi, Nasrani pun mereka pun ada amal soleh, kan? Nisbah buat rumah kebajikan, kita tak keluar duit buat rumah kebajikan macam mana mereka buat. Orang Cina pun yang kafir tu, mereka pun buat rumah orang tua-tua, rumah anak yatim. Kalau kena mangsa banjir ke, rumah terbakar ke, demo punya bagi bantuan lagi dahsyat pada kita. Kita kena iklan satu Malaysia, dia orang bunyi senyap, kan? Tak bunyi minta derma pun dia orang, kan? Oh pasal apa? Oh dia orang persatuan kuat. Dia orang bagi derma sekali-sekali bukan 5,000, bukan macam bantuan duit zakat pun, zakat air raya untuk fakir miskin apa? 5,000, 5 juta. 500 pun rasanya tak ada lagi rasanya diberi. Siapa biasa jadi amil? Nak tanya pun budak-budak semua. Mana biasa jadi amil? Rasa saya tak ada lagi yang bantuan zakat fitrah fakir miskin untuk hari raya yang termasuk dalam amil bagi untuk bantuan hari raya tu, kan? Rasa saya tak sampai 500 orang. Rasa saya tak sampai. Yang tu yang beria-ia kutip zakat tu. Sikitlah bahasa gitu, kan. Jadi saya nak cerita apa? Nak cerita amal soleh. Jadi kalau nak kira amal soleh ada tak? Ada. Satu dalam Quran kalau ada sebut orang kafir ni kalau dia beramal soleh ada balasan di akhirat esok, ayat tu semua mansuh. Ada ke ayat Quran sebut itu? Ya ada. Cari punca lah, tenggelam sikit. Allah SWT. Mana? Baqarah juzuk 1 je pun. Was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir falahum kepala dia tu macam mana? Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Kuat sikit. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir
wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tengok sekali lalu Quran tu. Innal ladzina amanu, orang yang beriman lagi, wal ladzina hadu wa nasara, kan? Orang Yahudi dan Nasrani pun, wal ladzina hadu wa nasara was-sabiin, dan sabiin ni salah satu puak daripada golongan Nasrani. Dia pecahan satu firqah daripada kumpulan Nasrani. Seingat saya gitu, tak ada tengok tafsir balik. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Lagi, man amana minhum billah, yang beriman dengan Allah Taala dan hari akhirat. Allah ada, beriman dengan Allah ada, beriman dengan hari akhirat ada. Wa amila salihah, amal soleh ada. Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka ada pahala di sisi Tuhan mereka. Lagi, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tak ada ketakutan masa akan datang dan tak ada benda menduka citakan dia perkara yang telah lalu. Cerita apa tu? Yahudi Nasrani beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan hari akhirat. Faham tu? Dapat balasan tak? Ayat tu mansuh. Apa masalah dia? Dia beriman dengan Allah, beriman hari akhirat. Kenapa mansuh? Ayat tu mansuh tak pakai hukum lah. Bahkan Yahudi Nasrani tak pakai amalan dia. Kenapa? Dia ada la ilaha illallah tapi tak ada Muhammadur Rasulullah, tak ada. Iman okey. Tu waladzina hadu wa nasara tu. Kalau hak caya nu alik asal tu ekong ni, tak apa lah. Tu pun atas kita bicara lepas, atas kata terima seruan Islam apa-apa, semua syarat-syarat yang menyebabkan mereka jadi mukallaf tu. Siap. Jadi asal nak sebut apa? Kalau ada amal soleh, iman tak selesai, tak pakai. Satu, kalau kita duduk dengan nasyid, saya selalu sebut bab tu apa dia? Kita selalu dengar, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak semayang apa gunanya? Lagi besar pada tu, walaupun semayang 1000 tahun kalau iman tak betul apa gunanya? Lagi besar. Bukanlah maksudnya boleh meringan-ringankan semayang, saya tak kata macam tu. Tapi maksudnya kalau ada amal soleh sekalipun, solat sekalipun, tapi akidah saya will. Okey. Jadi kalau faham perkataan Sayyidina Abu Bakar ni, nak ada bekalan ni daripada amal soleh, syarat amal soleh itu mesti di atas teras dia iman dengan Allah Ta'ala betul, dan iman tu mesti la ilaha illallah. Dia tak boleh satu aja, mesti dua kalimah syahadah Muhammadur Rasulullah. Mesti benar kan, asyhadu, musyahadah ke Allah, musyahadah ke Rasulullah. Siap. Musyahadah Allah adalah ilah, musyahadah Muhammad ini adalah makhluk Allah, adalah utusan Allah. Dan nisbah kita kena ikut dia. Baru cukup syarat tu, baru boleh terpakai. Jadi ayat Quran yang sebut tadi tu macam mana? Mansuh hukum, tak pakai. Dengan ayat-ayat Quran yang lain lah yang menyebutkan syarat untuk terima iman ni mesti dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau hanya takat beriman dengan Allah Ta'ala, hari akhirat, walaupun ayat Quran tu kata falahum ajruhum, ada ajru lagi, ada pahala lagi, tapi ayat tu mansukh. Tu yang saya selalu sebut. Nak ngaji tafsir macam mana? Kamu? Ngaji tauhid dulu, ngaji akidah dulu, mesti ngaji teras dulu, baru boleh tengok tafsir. Kalau tengok tafsir ayat Quran tu saja, mula syarah gila babi, apa dia? Orang Yahudi pun kita tak boleh kata macam-macam pasal Allah Ta'ala jamin bagi pahala di akhirat esok. Apa kita? Apa? Itu. Urai gitu. Sikit ayat-ayat macam tu. Jadi bandingan dia kalau tak ada amal ni, faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Seolah-olah dia menempuh lautan. Maksudnya orang yang nak berlayar di lautan, raqibal bahra raqiba fil bahri. Pasal bukan raqibal bahra, mesti raqiba fil bahri. Baca tu mansub binasil khafid. Nahu dia macam-macam hal lah tu. Ini kita baca tengok terjemah je, gitu je lah. Seolah-olah dia menempuh lautan tanpa kapal. Habis. Dan jangan tak tahu, amal soleh paling besar sekali apa dia? Iman. Amal soleh kita dah faham solat. Tak, lagi besar daripada solat, sebelum solat apa dia? Amal soleh. Iman. Tasdiq qalbi. Pasal semayang pun sekali. Sehari 5 kali je atau nisbah fardu. Tapi iman
24 jam kena iman pada Allah Ta'ala. Kita makan minum pun kena betul iman. Kita sihat pun kena betul iman. Sakit pun kena betul iman. Kena banjir pun kena iman. Tak kena banjir pun kena iman. Kerja dengan kerajaan pun kena iman. Kerja sendiri pun kena iman. Jadi orang alim pun kena iman. Jadi orang jahil pun kena betul iman. Iman mesti betul. Mesti tasdik. Tak mana iman ni? Mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada benda lain. Lepas tu sejauh mana tu? Tu wajib atas kita muhasabah diri ya. Nak tengok, nak koreksi iman kita sejauh mana tasdik kita membenarkan. Boleh yakin kita ke Allah Ta'ala, yakin kita kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah yakin dengan qada qadar Allah Ta'ala, boleh terima tak terima ketentuan dia. Satu, lepas tu boleh faham tak apa yang berlaku tu dia mesti ada yang tersurat, yang tersirat. Nisbah zahir tengok fenomena alam, air pasang, contohlah isu banjir kan. Isu banjir tak habis ni. Air pasang, banjir, betul air naik, negeri yang tak pernah kena macam ni. Fenomena alam, angin, ribut topan ni 25 Krismas, esok pula ni kata ribut topan macam ni, nak melanda macam ni. Ramalan aja tu Itu pun atas fenomena faktor alami kan. Tak tengok faktor-faktor yang awal lagi sebelum alami tu. Apa dia? Ya Allah Ta'ala, dia tak akan kenakan sesuatu melainkan apa ketentuan dia, dan antara sebab ketentuan dia macam tu atas jalan sebab mesti dosa dan maksiat. Mesti. Apa dosa tu? Tengok munasabah, tengok kaji teliti sikit, mengaji sikit kan, apa yang menyebabkan nama dosa tu. Dosa zahir ada, dosa batin ada. Dosa zahir ni arak, judi, banyak tu kan. Abah musim beksin lagi ni, dah 2, 3 pula, dah 3, dah 4 pula, 4, 5 pula. Itu zahir. Batin tu Yahudi pula dah. Wahabi, Syiah, hak liberal, macam-macam tu. Hak jenis cinta dunia, hak gila pangkat, hak gila kuasa, macam-macam tu. Wajib tu muhasabah semua kena tu atas kita, wajib semak diri. Tu yang kena, yang tak kena ni macam mana? Sama juga wajib semak diri. Adakah kita susah hati dengan orang-orang Islam yang kena bencana, ada tak nak tolong dia orang dengan sumbangan, hantar beras ke? Tak ada pun, olo-olo lah apa yang patut. Tak ada pun doa pada mereka untuk mereka ni diberi kemudahan, kesabaran, dan diberikan keimanan. Kita sendiri pun satu hal, kena sabar, kena ada iman, kena ada doa. Semua tu ada hukukil, ada hukukil adami yang kena selesaikan. Semua tu termasuk amal soleh. Kita faham amal soleh ni zikir, baca Quran, wakaf, sedekah. Kadang-kadang kita faham amal soleh ni dia terhad sangat. Sedangkan amal soleh yang sentiasa duduk berjalan, tauhid. Tasdik kita membenarkan dalam hati. Bahkan ada azam yang kuat untuk setiap nak taat pada Allah Ta'ala setiap detik dan saat sehingga mati. Tu amal soleh tu. Amal soleh niat, amal soleh azam. Rasulullah menyebut innamal a'malu binniat kan. Faham tu niat tu, maksudnya selain pada amal soleh zahir, amal zahir pun kadang lalai, sembahyang pun lalai, sembahyang sunat pun lalai, sembahyang fardu pun lalai. Antara yang sempurnakan kita semua tu apa? Azam kita, niat kita, kesungguhan kita tu. Apa yang kita cita-cita nak capai, apa dah, cari redha Allah Ta'ala, nak taat sedapat mungkin. Tu semua tu amal salih. Jadi kena betulkan cara hidup kita, lifestyle kita. Takkan ada cita-cita kita melainkan Allah. Tak ada matlamat hidup kita melainkan Allah. Tiada yang kita nak jadikan yang ni celik mata kita jadi matlamat kita menyawa dan bernafas ni Allah. Itu wajib kita betulkan kita punya hala tuju kehidupan tu. Kalau celik je mata, nak kira duit, gaji, rumah, tak kena. Lebih-lebih lagi orang duk akhir zaman ni duk takut macam-macam peristiwa. Dajjal tak dajjal apalah kan. Takut dajjal tapi dia standby dengan beras. dengan gula, dengan tepung. Hadapi dajjal bukan dengan tepung. Hadapi dajjal dengan iman. Kata sekarang pun nak hadapi dengan apa isu keliling, iman betul
Wajib jaminan bantuan Allah Ta'ala beri. Walaupun tak ada makanan, dia janji dia tolong. Takut apa kita? Kita masalah, kita tak yakin dengan Allah Ta'ala. Nak pegang dengan Allah Ta'ala. Nak yakin dengan Allah Ta'ala. Intimat dengan Allah Ta'ala. Hak tu pun tak yakin. Sembahyang jemaah dapat rahmat, betul? Ke cucuk rakyat Yasin dapat rahmat? Pakai emas dapat rahmat? Saya selalu sebut bab pakai emas ni, minum. Ni tak minum ni. Minum ni, kalau ni cawat, tuang air, menapas dalam ni bagus tak? Racun tu, telah dibuktikan dalam amal. Kalau ni air, jangan kata bernapas, kita tiup je. Air ni panas, kita tiup. Ambil ada satu bahan dalam amal tu adalah untuk nak tengok kelarutan karbon dioksida dalam air tu, dia beracun tak beracun. Kita tiup tu, beracun. Pasal apa? Karbon dioksida pada mulut larut masuk dalam air. Pakai mask tu makin sihat ke makin cepat mampus? Jawab. Empat pandai. Tapi berapa orang yakin dengan pakai mask siap nak buat akta undang-undang ni, tak pakai mask RM100,000 denda. 7 tahun penjara terbalik ke saya sebut? Kan? 7 tahun penjara kan? Tu nak bentang di Parlimen tu, kepala otak betul bapak tu pelak semua lah. Awak lah, dia punya akidah pelik-pelik tu. Patutnya siapa tak semayang RM100,000, 7 tahun penjara. Bukan siapa yang tak vaksin tak boleh masuk supermarket. Apa dia? Siapa tak semayang tak boleh masuk supermarket. Tahan tu semayang tak? Tahan tu semayang tak? Baca doa kunut. Untuk semayang subuh kan. La ilaha illallah. Berapa aqaidul iman? Tak boleh jawab. Turun. Patah dia. Jangan keluar daerah. Ada masjid mengaji. Masuk masjid kunci, jangan bagi keluar. Antara maghrib isyak. Bukan apa nak masuk kunci. Selalu saya sebut lah, lama tak sebut ni. Mana ada macam tu. Yang ada nak masuk masjid yang tak boleh. Jadi tempat-tempat yang sepatutnya dapat rahmat tak diraih. Tempat maksiat pula jadi bagus pula kan. Elan apa? Langkawi. Itu dia elan. Langkawi. Masjid tak sebut pun. Saja nak sebut tahu mana, tak nak faham prinsip amal soleh. Ada azam, ada niat, matlamat hidup untuk cari apa, nak kejar apa, nak dapatkan apa. Dan apa saja kita buat, teras dia mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun kat situ ada habuan nafsu. Makan, ada habuan nafsu. Ada. Kahwin, ada habuan nafsu. Ada. Rumah baru, ada habuan nafsu tak? Ada. Tapi tengok rumah baru untuk apa? Aircon. Ada habuan nafsu tak? Ada. Ada. Tak ada aircon kalau macam mana? Kadang-kadang tak selesa juga. Terang ada aircon ni pun kadang tak, kena tambah lah ni. Nak cerita apa? Memang ada habuan nafsu, tapi kalau kita punya maksud tu betul, guna tu untuk taat, di situ amal soleh. Walaupun tengok ada habuan nafsu. Tu banyak benda tu kita kena belajar nak bagi faham prinsip pasal itu yang teras dia akidah. Baik. Jadi asal nak bagi faham tu, jangan sampai mati masuk kubur tak ada bekalan. Dan bekalan besar sekali dalam kubur pun. Bekalan besar amal soleh hitung banyak di akhirat, bukan dalam kubur. Dalam kubur bekalan besar sekali apa? Akidah. Soalan dalam kubur semua soalan akidah. Ma rabbuka? Waman imamuka? Dalam kubur semua soalan akidah. Amal soleh, amalan akhirat tu. Dia perhatikan. Ni siapa? Manir rajulul ladzi mu'sa ilaik. Laki yang diutus, siapa laki yang dihantar engkau ni? Tak kenal ni. Mula dah kenal pula engkau buat apa dengan dia?
Percaya tak dengan dia? Betul percaya? Kau buat apa kau percaya dengan dia? Kau selawat tak dengan dia? Kasih tak dengan dia? Kau belajar tak syariat dia? Kau belajar cinta kat dia? Allah pun berselawat salam kat dia. Engkau selawat tak salam kat Rasulullah? Ui. Tersentak kita kena dengar soalan tu. Berapa kali kau selawat sehari? Ui, tersentak kita. Baru kita tahu ada iman tak ada iman. Kasar sikit lah ayat tu. Baru kita tahu kita ni ada cinta Rasulullah ke tak cinta Rasulullah. Berapa kali ingat makan? Berapa kali ingat minum? Berapa kali ingat Allah? Berapa ingat Rasulullah? Kalau semak tu, jangan kata hamba, dengan saya kantoi. Banyak kita kena muhasabah. Wajib semak tu. Nanti yang kita belajar, ada lagi guru yang betul dengan kita, asuh kita, istilahnya katok kita lagi, nasihat kita lagi, apa lagi, dia bagi tazkirah lagi kita, ajar lagi kita, bimbing lagi kita. Dan kat kita pula satu prinsip apa? Bagi tahu, bagi faham matlamat hidup. Lepas tu jaga, dengan bahasa lain, pegang steering elok-elok, jangan duk kona-kona. Tu bahasa mudah dia lah kan. Pegang steering elok-elok, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau galit aja kona, main game elang kau. Sorry. Yang kekil pangkat je lah. Pegang steering betul-betul, la ilaha illallah, tak ada lah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. La ilaha illallah. Buat bandingan macam tu kot dia senang faham sikit kan. Bawa kereta galit, out. Tambah nak bawa kereta laju-laju, sikit silap, out. Bawa kereta 180, kring, tambah nak laju-laju pergi ke Allah Ta'ala, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sikit je orang ulur duit, tring, boom. Jangan main. bandingan yang bawa slow langsung tak ada pergi ke Tuhan tu satu hal, hayal mabuk, rupanya enjin tu tak start lagi. Bila pegang steering, enjin pun tak start lagi. Mana pun tak pergi lagi. Duk berangan rasa macam nak masuk syurga dah. Rupanya berjalan pun tidak lagi. Semayang pun tidak lagi. Mengaji, majlis ilmu tak pernah hadir. La ilaha illallah. Allah pun tak kenal. Ya Allah. Dia pun tak kenal, dia tak kenal dia makhluk. Macam mana nak zahirkan makhluk rasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Tu pun tak pernah belajar. Benda ni. Kata berjalan dah. Kata nak pergi ke Allah Ta'ala dah. Bunyi kata macam nak balik ke Allah Ta'ala. Nak balik apa mula dah lagi. Sikit lah ayat macam tu. Kasar sikit tu. Kasar sikit. Jadi kalau orang yang tak ada amal soleh, jadi terah amal soleh ni mesti akidah. Dan kalau ada amal soleh pun sikit untuk muhasabah diri lagi. Adakah yang mendorong kita beramal soleh tu, dia tahu iman kita pada Allah dan iman kita, musyahadah kita kat Rasulullah. Adakah itu perkara yang motivate kita untuk bangun beramal? Motivate punya putih sikit lah kan. Yang mendorongkan kita main mengaji, mendorongkan kita nak taat, nak sembahyang fardu, nak sembahyang sunat, nak sembahyang duha, nak qiyamul lail, buat pondok, buka pondok, derma, sumbangan, wakaf, infak. Apa yang bawa semangat tu? Siapa yang motivasikan kita untuk buat tu? So, sebut tadi amal soleh ni kalau ikut Puak Cahaya Nur Alif pun dia pun ada amal soleh dia. Dia pun sumbang untuk tokong dia. Nisbah amal soleh ada. Yang saya sebut tadi. Nisbah yang Quran sebut macam tu ada, tapi mansuh semua tu. Yahudi, Nasrani beriman dengan Allah hari akhirat ada, tapi dengan Nabi Muhammad dia tak ada mau terima. Hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Dia orang tak terima Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh dia nak Nabi akhir zaman ni bukan di kalangan orang Arab, tapi di kalangan Bani Israel, di kalangan orang Yahudi, anak cucu daripada Nabi Yaqub alaihi salam kan. Apa sebut tu? Kalau boleh dia nak tu hak daripada Bani Israel, dia tak mau daripada keturunan Arab. Jadi walaupun dia kenal Nabi Muhammad tu kama ya'rifuna abna'ahum, dia kenal sungguh Muhammad ni memang benar utusan Allah Taala, tapi tak mau terima ni mah. Tak pakai amal soleh dia. Walaupun hafal kitab Taurat, kitab Injil, tak pakai. Atau istilahnya mereka itu ahli kitab. Walaupun ahli kitab, iman tak selesai. Kalau tak beriman dengan Muhammad SAW, amal soleh tak terima. Tambah kita apa benda pun tak ada ni. Lagilah.
Baik. Jadi kalau berlayar di lautan tak ada kapal, apa dayanya, tangan pak kerat. Berapa lama nak terapung di dalam air, macam itulah kan. Laut pula bukan laut Cina Selatan, lautan Hindi. Dengar pun gerun lah kan. Kita tengok Sungai Perak pun kalau musim banjir, musim banjir, musim banjir, tak gamak rasa nak duduk dalam banjir tu. Banjir kat Selangor pun kita tengok tenggelam sampai naik bumbung, tu pun rasanya air menggelepar kita. Bawa air banjir, belum laut Cina Selatan, belum laut Cina Selatan, belum lautan Hindi, belum lagi. Baik, jadi kalau dah lemah, apa akan jadi ni kalau tak ada kapal? Iaitu maka dia lemas, sebagai lemas yang tidak ada kelepasan baginya. Tak ada. Nak melepaskan kita di akhirat esok tak ada. Jadi amal soleh yang kalau faham ni besar dia apa dia? Iman tu sebahagian daripada amal soleh. Pasal kita tu pun betulkan kepala otak sikit. Kita faham amal soleh ni hanya amal soleh. Kita tak faham i'tiqad kita ke Allah Ta'ala, yakin kita ke Allah Ta'ala, itu adalah juga amal soleh. Bahkan antara yakin ke Allah Ta'ala dengan amal soleh yang kita buat zahir, tak ada nilai amalan zahir kalau yakin ke Allah Ta'ala tu tak ada. Tu saya sebut tadi. Apa dia yang membangunkan kita untuk amal soleh tu? Kalau semayang ni takut kena pukul, takut kena marah. Semayang duha pasal apa? Pasal nak magnet rezeki. Pasal macam ni. Semua maksud dia keduniaan. Tak soleh lagi. Iman tak betul. Pasal yang membangkit dan motivate kita untuk bangun tu bukan Allah, bukan Rasul. Bukan di atas yakin kita nak menzahirkan diri ke hamba-hamba Allah Ta'ala. Kena betul lagi akidah. Kena tobat mengaji lain. Kena syahadah lain. Jadi kalau tak ada amal soleh, jadi iman tak betul, dia akan lemas, yang tak ada kelepasan baginya, melainkan dengan orang yang menyelamatkannya. La khalasa lahu illa biman yunqidhuhu. Siapa yang boleh melepaskan dia? Jadi faham tu apa? Nak hidup atas dunia ni mesti ada guru yang boleh bawa kita, boleh lepaskan kita untuk lalu di atas perjalanan yang betul, atas jalan agama. Mesti berguru. Dia tak boleh belajar sendiri, mana mau ni. Hatta sejarah Allah Ta'ala hantar Nabi-Nabi dan Rasul, bukan manusia ada akal sempurna boleh kenal Tuhan sendiri kan? Tak mahunya. Dia mesti dapat bimbingan Nabi Rasul. Terus Nabi Rasul ada dengan mukjizat, tu pun orang tak pakai lagi. Takkan sendiri-sendiri nak boleh cari jalan mengenal Tuhan. Mahu. Tambah ulama-ulama mujtahidin tak mau pakai, fiqh tak mau pakai, tasawuf tak mau pakai, tauhid tak mau pakai, nak balik pada Quran hadis konon tak nak pakai ulama. Siapa tu guru kau? Setan. Ayat kasar dia gitulah. Bila kita kata siapa tak ada guru, setan guru, marah dia orang. Memang setan pun siapa lagi? Setan absurd lah guru dia. Dia akan hanya cenderung dan minat pada apa yang nafsu dia minat. Dia takkan minat nak berzikir. Zikir Allah pun tak boleh. Nak selawat, baca doa makan pun masuk neraka, bid'ah. Nak amal apa? Sebut Allah pun tak ada manfaat. Adalah puak-puak tu kan. Cukup saya sebut macam tu padan dah. Baik. Jadi apa disebut oleh Sayyidina Abu Bakar ni, kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi ila al-qariqil maghusi ataupun mughawis ay talibi li an yughasa. Kata dia, tidak adalah mayat dalam kuburnya. Mayat ni waktu dalam kubur tiadalah dia melainkan seperti orang yang lemas yang minta diselamatkan. Maksudnya apa? Iaitu mencari jalan untuk diselamatkan. Jadi apa jalan orang dalam kubur nak selamat? Satu, kalau iman betul, satu selamat dah, iman sah. Tapi amalan tak ada, masalah juga. Macam mana nak boleh sampai amal? Macam mana? Sedekah jariah. Lagi? Ilmu yang bermanfaat. Lagi? Anak yang beriman. Itu semua dalam catatan bapak dia. Lagi? Habislah, 3 je. Saya ajar dah kan? 3 je ke? Ada berapa angka saya sebut tu dalam kitab fiqh tu? 18. Wasiat.
Lagi apa? Telaga yang kita gali. Benda sedekah, tapi sedekah tu orang pakai walaupun bukan wakaf. Benda yang kita bagi kat dia tu, dia tetap ambil manfaat, dan yang bagi kita bagi pula benda elok, berketurunan pakai. Memang pindah milik, tapi punca asal daripada siapa? Kita. Begitu juga kita tunjuk satu sunnah yang baik. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang tunjuk mai pondok contoh misalnya, tak ada orang ngapal, dia mula menghafal. Sebab dia mula ngapal, orang lain mau menghafal. Oh, siapa yang tunjuk mula-mula jalan kebajikan, dia akan dapat pahala. Dan siapa yang amal di belakang tu semua dalam buku catatan dia, pasal dia yang mula. Begitu juga sebalik, siapa yang buat jahat mula-mula tunjuk jahat, orang lain semua ikut dia, semua kejahatan tu dalam buku catatan dia. Maksud siapa? Saya dia yang mengajar buat benda jahat. Satu janganlah ajar buat benda jahat. Macam mana sejarah dan ulama kita sebut Qabil dan Habil. Qabil bunuh Habil. Orang yang mula-mula tunjuk perbuatan bunuh kan. Macam mana? Siapa yang bunuh belakang semua dalam buku catatan dia, pasal dia lah mula-mula syariat bunuh. Tunjuk bunuh. Lepas kita kat Malaysia, jadilah hero untuk tunjuk benda kebaikan. Jangan hero untuk tunjuk maksiat. Jangan hero bid'ah. Hero doa makan bid'ah, zikir Allah bid'ah, jangan jadi hero tu. Tu hero setan. Bukan hero Hindustan. Bahasa-bahasa gitu. Tu dengan sebab tu orang tak zikir. Celaka besar tu. Alhamdulillah. Jadi apa benda yang boleh menyelamatkan orang dalam kubur ni? Doa. Doa sekalipun bukan anak. Ya, sampai Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Boleh tak? Rukun khutbah Manfaat tak orang dalam kubur muslimin muslimat? Orang dalam kubur mana yang manfaat? Yang memang muslimin muslimat, sah Islam dia, sah iman dia. Kalau Wahabi tak masuk. Takut tak sah iman. Takut tak sah. Ambuh bila bahasa itu kan. Akidah dia tak betul, Islam dia tak betul. Pasal orang kafir pun dia iktiraf ada iman, ada tauhid rububiyah, tak ada tauhid uluhiyah. Dia kata orang sembah tokong tetap mengaku Allah Ta'ala Tuhan Allah, kata dia. Dia ambil tafsir mengikut pelotak dia, dia tafsir. Kata dia mereka ada tauhid rububiyah tapi tak ada uluhiyah. Jadi tak boleh kata orang kafir itu kafir. Mereka ni ada tauhid rububiyah. Silap akidah macam tu. Orang macam tu, akidah tak betul kerana mengiktiraf orang kafir itu sebagai Islam ada tauhid rububiyah, sedangkan mana ada tauhid yang di situ. Dia bukan kaedah ulama ahli sunnah jemaah tu. Kaedah Wahabi macam tu. Mengiktiraf orang kafir dengan ada iman, ada tauhid, sedangkan mereka bukan ahli tauhid. Kita doa Allahumma fil muslimin wal muslimat, dia orang tak masuk dalam senarai tu. Kasar sikitlah bahasa-bahasa macam tu. Kasar tak kasar, ambil peringatan sikit. Tengok, semak balik. Atas akidah yang betul ke tak betul. Doa itikad Allah Ta'ala. Semua majlis agama Zakir pun kata ni ajaran sesat, ajaran Wahabi, mengiktikad Allah Ta'ala di aras. Yang buka semua majlis agama punya peraturan. Kita mesti datang akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi mengiktikad Allah Ta'ala atas aras ini bukan salaf, yang ni bukan ahli sunnah wal jamaah, ini Wahabi gila ya. Pegang dengan zahir ayat. Kita doa Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tak dapat dia orang. Tu pasal tak cukup syarat tak cukup. Tapi kalau dia ni iman sah walaupun tak ada amal, dia dalam keadaan lemas, kita sembahyang hajat, hadiah kat dia sampai. Atas sebut ulama ahli sunnah jemaah sampai, Wahabi dia kata tak sampai. Satu, dia orang ni mati dah lah, akidah pun masalah. Dia kata tak sampai. Memang tak sampai, dia orang beriktikad memang tak sampai. Kaedah kita tahlil, zikir, hadiah, niat macam dia bertahlil. Kat kita orang Ta'ala bagi pahala suku, dengan apa pahala kita baca, dengan rahmat Allah Ta'ala, orang Ta'ala bagi pahala yang sama pada orang tu. Dengan kita doa makbul, orang Ta'ala terima sampai. Cuma bukan kerja kita nak sampai tak sampai. Kerja kita bagi betul kerja yang kita buat. Zikir lagi betul, niat lagi betul, amalan lagi betul, mukhlisin lahuddin, muwahhidin pada Allah Ta'ala, doa. Dengan atas sifat kita belajar awal-awal hadis itu, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Satu kitab kita dimula dengan hadis tu. Hadis musalsal
Bil awaliyah tu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Dengan sebab kita berdoa macam tu, dapat rahmat Allah Taala. Kalau kata dia jahat sekalipun, kan kita doa pula, doa semayang mayat, Allahumma ighfir lahu warhamhu, kan. Anak ke doa tu, kan? Orang biasa je, kadang tak ada hubungan apa pun dengan si mayat tu, betul? Dengan kita doa tu sampai tak mayat? Sampai? Kan syarat dia anak yang soleh. Ni bukan anak. Bukan anak murid yang doa untuk yang mati tu. Sampai tak? Sampai? Kalau tak buat apa semayang mayat, sia-sia je. Itu kalau ikut sedarai itu, kalau bilang 1, 18. Pasal dalam kitab fikah sebut, satu saya sebut. Nak buat rujukan, boleh, ada. Duk tu angka 3 tu melainkan 3. Ngaji lama sikit lah, bukan 3, banyak lagi. Untuk kata, sampai 18. Kan? Yang tu saya sebut dalam hadis tu, sebut 3 ilam min salasin tu, angka 3 tu, la mafhum lah. Dia tak ada mafhum, dengan mana angka tu, dia nak menunjukkan banyak, bukan semata-mata 3 je. Macam mana kita belajar Asma'ul Husna 99, bukan 99, kalau ikut banyak. 99 tu untuk syarat banyak. Ada bab kita dah belajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala faham dengan kita bab tu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Itu maqalah salisah. Wal maqalatur rabi'atu. Kata dia maqalah yang keempat. Istilah maqalah ni perkataan yang dikatakan, perkataan yang disebut. Bahasa kita kadang kita sebut nukilan yang keempat. Itulah kan maqalah. Memang bahasa Arab tu kita sebut majallah, jalla. Maqalah, majallah, semua ambil Arab semua tu. Tak lagi saya hurai majallah dengan maqalah pula kan. Sekali padan tu, saya sebut gitu. Jadi nukilan yang keempat, kata dia ambil an Umar radhiyallahu taala anhu, nukila ani Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam صف لي حسنات عمر فقال لو كانت البحار مدادا والشجر أقلاما ما حصرتها فقال صف لي حسنات أبي بكر فقال عمر حسنة من حسنات أبي بكر عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بصالح الأعمال أي فلا تتقوى أمور الدنيا ولا تصلح ولا تصلح إلا بالأموال ولا تتقوى أمور الآخرة ولا تتقوى أمور الآخرة ولا tasluhu illa bil a'mali salihati. Kata dia maqalah yang keempat, riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Perkataan Sayyidina Umar tu yang hitam tu, yang dalam kurungan, yang ditebalkan tu. Yang ni, perkataan ni dinakalkan daripada Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Dia kata bahawa Nabi SAW pernah berkata kepada Jibril alaihissalam, kamu sifatkan kepada aku kebaikan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar punya kebaikan, cuba sebut tengok apa dia. Maka katanya, kalaulah laut itu dijadikan dakwat dan pokok-pokok menjadi pena, nescaya aku tidak dapat menghingganya. Dia kata ma hasartuha ataupun ma hasaratha. Sah je baca tu. Kalau dia kata tidak dapat menhingganya, nescaya aku tak dapat menhingganya, kita baca ma hasartuha. Tapi kalau laukanas, boleh sah belaka. Kalau dia terjemah tidak aku dapat menhingganya, baca ma hasartuha. Kalau baca hasaratuha, lautan apa, pen yang menulis, yang lautan jadi dakwat tu tak boleh nak menghabisi kebaikan yang dibuat oleh Sayyidina Umar.
Hadis ni semak tak semak tu satu hal. Pasal zaman ni ke status semak, status hadis, semak, status hadis. Kalau kita belajar dalam kitab Bukhari rasanya ada sebut satu bab, babul manaqib, bab sifat-sifat kepujian para sahabat, manaqib sahabat. Imam Bukhari khas himpunkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari ni, dan dia buat satu kitab khas, Kitabul Manaqib, cerita tentang kelebihan-kelebihan sahabat daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang Sayyidina Umar ni sabit tak sabit dalam Bukhari, Muslim, hadis sahih tak sahih tu hal, tapi martabat Sayyidina Umar, martabat Sayyidina Abu Bakar ni memang sabit dengan hadis-hadis yang sahih sebut dalam kitab Bukhari. Memang ada. Yang antaranya dia kata, kalaulah ada Nabi selepas aku, kata Rasulullah, nescaya yang jadi Nabi ni siapa? Sayyidina Umar. Oh, jadi dahsyat tak Sayyidina Umar? Satu Syiah tak terima Sayyidina Umar, lempar parit Syiah. Wahabi pun sebut Umar macam member dia kan, lempar Wahabi. Kalau katalah hadis yang berkenaan ni tak sabit sekalipun, tapi memang martabat Sayyidina Umar ni, nisbah kebajikan dia sangat besar. Bayang tengok, kata Rasulullah, kalau aku wafat, kalau ada lagi Nabi selepas aku, Umar jadi Nabi. Tu Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar siapa lebih? Lebih Sayyidina Abu Bakar. Bab manaqib dalam kitab Bukhari, seingat saya duk ngaji dulu, memang disebut antara kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Rajin pergi semak, tengok Bukhari satu. Begitu banyak Rasulullah sebut kebaikan-kebaikan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kelebihan yang ada pada mereka, sabit dengan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kalau tidak tak akan jadi mereka tu dalam senarai al-asyara al-mubasyaruna bil jannah, 10 orang yang diberikan khabar gembira dengan ahli syurga, bukan sebarang orang tu. Ya. Baik. Jadi kalau hadis ni sahih tak sahih sekalipun, memang Sayyidina Umar ada satu martabat. Atau istilah kita belajar masalah hadis, kalau tak ada pun perkataan Nabi macam ni, tapi hadis ni kalau dia dhaif sekalipun, dia akan boleh jadi hasan li ghairihi. Pasal apa? Pasal ada dengan makna menunjukkan martabat Sayyidina Umar ni satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Jadi martabat tu walaupun tak kuat, kalau kata ada hadis Nabi perawi tak kuat sekalipun, atas nama dia dhaif, mengkontek, terputus sanad, perawi ada penipu, kebohong apa dan sebagainya, menyalahi daripada riwayat orang adil, walaupun hadis tu nama dhaif, dia boleh naik jadi martabat hasan li ghairi dengan sebab ada hadis syahid dan hadis mutabi' yang menguatkan makna hadis. Kalau makna ni apa? Syahid kan mutabi'? Ada istilah tu saya tak apa ingat nak sebut. Naik martabat dia jadi hasan li ghairi. Jadi kuatlah cerita Sayyidina Umar ni. Yang kalau nak dituliskan kebajikan Sayyidina Umar, kalau pokok-pokok tu jadi pen, lepas tu celup air laut tu jadikan sebagai dakwat, tak boleh nak habis tulis kebaikan Sayyidina Umar lagi, lautan dah kering. Macam tu kot bahasa dia untuk faham tu. Kemudian maka Rasulullah kata lagi dekat para malaikat, kat Jibril, kamu sifatkan kebaikan Sayyidina Abu Bakar pula. Maka katanya Umar tu satu kebaikan daripada kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Boleh faham? Kenapa? Segala kebaikan dibuat oleh Sayyidina Umar tu semua dalam buku catatan Sayyidina Abu Bakar. Pasal apa? Sayyidina Abu Bakar antara Sayyidina Umar antara sebab dia beriman pasal apa? Antaranya sebab Sayyidina Abu Bakar. Satu, siapa tunjuk jalan awal kebaikan macam mana? Siapa yang tulis di bawah tu semua dalam buku catatan dia. Satu antara orang yang jadi sebab beriman dengan Rasulullah ni adalah Sayyidina Abu Bakar. Antara yang jadi beriman di bawah tangan Sayyidina Abu Bakar ni, atas faktor-faktor cerita dia satu-satu panjang lah, tapi antara dia Sayyidina Umar. Macam mana? Apa amalan Sayyidina Umar, sebab iman dia pun, dia masuk Islam di bawah tangan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar ni salah satu daripada kebajikan-kebajikan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni macam mana? Siapa duduk bawah dia? Di zaman lah ni kalau payah sangat nak faham tu, dia macam MLM, pandai. Siapa yang atas tu orang panggil apa? Siapa dropship bawah panggil apa? Downline. Upliner. Ni downliner.
Downline lah. Siapa downline dia? Tengok lah. Orang ni beli je macam ni. Oh, semua bonus kat atas. Sama. Tu, orang ni bunuh ya. Tu, Qabil bunuh Habil tu semua. Satu, kita jangan jadi pelopor kepada maksiat. Jangan. Siapa yang mula pamerkan diri jadi LGBT, tu celaka besar tu. LGBT di belakang ni semua dalam buku catatan dia. Jangan. Satu, kena jadi hero untuk tegakkan kebenaran. Kena jadi hero. Jangan hero jadi setan. Duduk pondok kena hero. Hero apa? Hero siapa khidmat kuat, contoh. Hero siapa suka cuci dapur, hero jadi hero semua. Jangan hero hip hip hore. Ustaz tak ada. Hero balik kampung. Siapa balik kampung selepas ni semua dalam buku catatan kau. Kau punya pasal lah. Kau bukan? Asyik baik bukan kau kan. Tengok ngaji tidur je. Siapa? Orang ni, kau ni. Siap. Jadi perkataan Sayyidina Umar kata apa? Ni perkataan Sayyidina Umar ni yang dia nak nakalkan. Kata izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi salihil amal. Kemuliaan dunia dengan harta memang pun kan? Tapi kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Sebutlah tadi, nak amal soleh pun dia tak boleh terpakai, dia tak akan boleh dipakai melainkan syarat ni iman. Itu bab iman besar. Dia terah segala apa kita buat. Iman tak betul, walaupun politik kau hebat, ahli politik, Perdana Menteri, jadi Perdana Menteri sampai dekat nak 50 tahun sekalipun, 4-5 kali jadi Perdana Menteri, tak okey. Itu yang tak jadi Perdana Menteri macam mana? Sama juga prinsip dia di atas. Betul tak? Sahih tak iman kau? Tak iman kau. Baik, jadi fala tutaqawwa umur dunia wala tasluhu ila bil amwal. Disebab perhubungan dunia macam ni, tidak jadi kuat urusan-urusan dunia dan takkan jadi elok melainkan dengan harta. Memang atas jalan sabab itu ada banjir. Kakak kita bercakap subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Perut duk lapar je kan. Kena bagi nasi ke weh. Nasi kena beli beras je. Bukan boleh bagi dengan air liur lah. Jadi kena ada harta juga. Atas jalan asbab, atas jalan kehidupan dunia yang memang kehidupan dunia ni dia ada proses sabab musabab. Kena ada harta, kena ada makanan, ada minuman. Cari tu untuk selesaikan semua perkara-perkara yang ada hubungan dengan keduniaan atas jalan sabab musabab. Selesaikanlah. Tapi dalam akidah kita tetap bukan harta bagi selesai. Siapa? Allah. Harta tu apa? Wasilah, alat, amanah untuk kita gunakan dia pada jalan yang Allah Ta'ala perintah. Apa yang ada kat kita pun bukan kita punya. Kita sebagai pemegang amanah aja mentadbir apa Allah Ta'ala beri. Kita punya kewajipan salurkan pada mana yang Allah Ta'ala perintahkan. Itu besar tu pelajaran tu. Baik. Dan tak jadi kuat urusan akhirat dan tak akan jadi elok melainkan dengan amal soleh. Dan amal soleh besar macam ni? Iman. Doa. Besar sekali tak apa? Takluk hati kita dengan Allah Ta'ala. Amal akhirat memang dia tak akan ada boleh diterima hatta kalau kita amal soleh pun. Atas sebut ulama. Dengar. Kalau amal soleh kita pun sebenarnya bukan boleh bawa apa-apa pun kat kita. Pasal apa? Tanpa ada restu Allah Ta'ala, tanpa ada limpah kurnia Allah Ta'ala, amal soleh kita pun tak terpakai. Saya ngaji ada Tok Guru cerita, akhirat esok ada satu orang ni amal dia hebat sangat. Di padang mahsyar timang amal dia banyak. Allah Ta'ala tanya kat dia, engkau ni nak pergi jalan nak masuk syurga nanti daripada mahsyar ni, engkau nak pakai amalan kau ke nak pakai dengan rahmat aku? Dia tengok amalan dia yang banyak macam mana, dia kata apa? Aku nak pakai amalan aku. Jalan nak pergi titian sirat ni, nak lalu masuk syurga ni, amalan banyak ni, apa jadi? Dahaga nak minum air, nak cari air mana? Bukan boleh gali telaga.
muka ada air lepi, muka ada air hujan, muka ada air banjir. Untuk dahaga, untuk dah minta air, macam mana nak kena bayar? Separuh amalan kau untuk segelas air. Nak tak nak kena minum jugalah, separuh pun kan. Minum alhamdulillah hilang dahaga. Lepas tu jalan lagi nak pergi titian sirak ni, amalan banyak ni, macam dahaga pula lagi. Macam mana? Segelas lagi pula, macam mana nak bayar? Hak separuh tadi yang baki. Jalan dahaga lagi. Apa yang tinggal? Cap bawah liau. Sudah habis, pocik. Habis itu apa? Ya Allah, kau masukkan aku dengan rahmat-Mu, bukan dengan amalan aku. Nak ajar apa? Tak ada lah amalan kita ni beleh sangat. Tak usah ada bangga lah, walaupun setiap hari ada wakaf, infak RM5, RM50. Bukan tak bagi infak, bukan saya cakap macam tu lah. Tapi kita apa yang boleh infak, apa yang bagi. Tapi kita tak berpegang di atas amalan kita untuk kita selamat, bahkan dengan rahmat-Mu ya Allah kau selamatkan aku. Hatta kita sembahyang, ngaji, ngajar, apa dia? Bukan aku mengajar ni, bukan anak murid ni selamatkan aku, bukan guru selamatkan aku, Allah selamatkan aku. Tapi yang mana yang kita disuruh pegang atas wasilah, ambil lah. Kalau dengan guru, dengan anak murid, sediakan anak murid seberapa ramai. Kalau akhirat esok ditanyalah, mana ilmu yang dapat kau ajar anak murid kau pandai boleh jadi takwa, boleh jadi muslimat. Macam mana? Ni anak murid aku ya Allah. Macam tunjuklah atas wasilah. Dan dapat pun siapa bagi? Allah bagi, bukan tu. Sebenarnya pun siapa yang bagi hidayat? Kita tolong ajar je. Kadang-kadang ngajar degil juga. Seorang tak ikut. Jadi yang bagi ikut siapa? Allah juga pintu hati. Cuma kita buat sabab je. Tunjuklah siapa dia yang baik-baik. Dan jangan tak tahu, jangan tak faham, jangan tak sedar betul yang kita punya akidah kita apa? Nak selamat esok bukan amalan soleh tu. Siapa? Limpah kurnia Allah Ta'ala. Itu saya ngaji bila Tok Guru ajar benda-benda tu, yang saya ngaji pun ada guru dia ajar. Macam saya duk sebut awal mukadimah saya nak ngajar, saya kata apa? Limpah kurnia belah ihsan Allah Ta'ala, kita hidup. Limpah kurnia belah ihsan Allah Ta'ala, kita sihat. Limpah kurnia belah ihsan Allah Ta'ala. Nak bagi rasa, feeling tu. Ya Allah, aku ada semua ni. Tak ada apa melainkan limpah kurnia-Mu. Tak ada daripada aku sedikit pun, sebesar zarah pun tak. Tu yang duk ulang tu. Tujuan bagi apa? Bagi mantap supaya memang hak tu lah hidup kita. Bukan kita nak abaikan sabab-musabab. Buat sabab-musabab ni macam seolah-olah kita bergantungan dengan sabab dan musabab. Tapi dalam hati ni tak bergantung sikit pun, bahkan hanya bergantung pada Allah Ta'ala. Bagi faham perjalanan tu. Bukanlah dengan bergantung ke Allah Ta'ala ni tak nak buat sabab langsung, duk zikir aja. Bukan macam tu. Satu, kita mesti betul dua-dua jalan. Hukukillah, hukukil ibad. Hukukillah ni macam mana? Mesti hati dengan Allah Ta'ala. Hukukil ibad ni macam mana? Atau istilah hukukil ibad, mesti sabab, musabab lagi betul. Bodoh pergi ngaji. Ngaji jangan tidur. Tulis, catat, soal, jawab, hafal, ngulang. Mesti lah. Yang bagi ingat apa? Allah. Jangan pula Allah bagi ingat, aku tak ngulang pun tak apa, ngaji tidur pun rahmat dia bagi aku pandai. Kepala otak kau, siapa dia ajar macam tu? Bagi betul, dua-dua jalan mesti bagi betul. Kau silap ni, cupang camping sini, cupang camping sini, cupang camping sana. Dua-dua jalan mesti betul. Perjalanan syariat, sabab-musabab mesti betul. Perjalanan akidah, gantung dengan Allah Ta'ala mesti betul. Taklah bergantung dengan Allah Ta'ala mengabai syariat, kan? Macam mana golongan makrifat tu? Konon tauhid dengan Allah Ta'ala, makrifat Allah sampai tak mau semayang. Kepala otak apa gitu? Yang ada pula yang duk beramal tak mau kenal Allah Ta'ala, tauhid pun tak mengaji. Pasal kita mesti amal kuat. Amal kuat apa? Yang nak selamatkan kita, amal tu dah rahmat Allah Ta'ala tu. Dan nak dapat rahmat macam mana? Kenal dia, tauhid dia, rujuk ke dia, minta ke dia, harap ke dia, bergantung dengan dia. Baik, itu syarahan sekali lalu. La tutaqawwa umurul akhirati wa la tasluhu illa bil amali salihah. Jadi bab dunia antaranya dengan harta.
Tapi amalan akhirat melainkan amal soleh. Jadi harta yang banyak belanja kan, mana amal soleh dia? Lillahi ta'ala, bukan harta aku, milik semua Allah Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa lagi? Lahu maqalidus samawati wal ard walillahi mirasus samawati wal ard. Semua Allah Ta'ala. Lahul mulku wa lahul hamdu. Kita ada apa? Tak ada apa. Tak ada apa yang ada kat kita melainkan semua kurniaan dia belaka. Ya. Jadi kita ni buat apa? Hanya menunaikan amanah apa yang Allah Ta'ala perintah. Ya. Al-maqalah al-khamisah an Uthman. Dia ambil pun kata apa? Sayyidina Abu Bakar dulu, Sayyidina Umar dulu, Sayyidina Uthman dulu, tertib. Jadi dia tak ambil sini Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, siapa lagi? Robert Einstein, siapa lagi? Tak ingin sebut nama-nama tu. Charles Darwin lagi merepek-merepek nama tu. Kung Fu Zhe, tak mau pakai lah. Ambil apa? Tokoh Islam kita punya ramai. Tapi ambil merepek tu buat apa? Sekejap, itu dululah. Al-maqalah khamisah. Ada soal. Jadi pelajaran kita ni nak cerita apa? Nak ambil bekal amal soleh. Dan jangan tak faham amal soleh tu bukan mujarradul a'mal semata-mata. Besar terah amal soleh dan tak iman. Iman betul insya-Allah sepanjang hidup kita amal soleh. Iman betul sentiasa tasdik, yakin, hidup hati sanubari ke Allah Ta'ala, mengharap Allah Ta'ala, zikir Allah Ta'ala, tauhid Allah Ta'ala, ada kasih ke Allah Ta'ala, mengharap Allah Ta'ala, 24 jam mengharap Allah Ta'ala, 24 jam amal soleh. Sembahyang tak larat kita sembahyang 24 jam. Itu ulama kita ajar tu jalan-jalan macam mana nak bagi hidup hati tu. Jadi kita punya kesimpulan situlah. Jadi tak ada jalan kita nak selamat melainkan solehkan, elokkan kita punya akidah, pegangan, betul, niat tu betul kan, azam, masa yang sama, apa jalan sabab untuk dapat dan punca mendapat rahmat, punca nak dapat bala ihsan Allah Ta'ala, pergi buat. Ada soal? Imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Kalau khutbah Jumaat disebut tu, marilah kita bertakwa Allah Ta'ala macam mana? Dengan menjunjung segala perintah dia, meninggalkan larangan dia. Cuma Melayu lah tu. Arab dia apa? Ijtinabu, ya, imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Urdu dia nak? Awamir ki pabandi karena nawahiyat se bachna. Urdu dia, Urdu. Tapi sedap bunyi Urdu. Allah Ta'ala ask us, we submit it, we do it, what He larang us, we tinggal it. Jauh lah Arab Melayu, orang putih Melayu, orang putih tak apa pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi? Dengan fadilat amal. Kedua-duanya istilahnya masih belum tahap yang paling tinggi dalam kaedah beramal. Walaupun siapa sembahyang duha dapat macam ni murah rezeki kan, dia sembahyang duha tu pasal nak cari murah rezeki. Jadi ataupun dia sembahyang duha pasal ada kelebihan fadailul amal macam ni kan, atau fadail. Tetap istilahnya belum yang paling tinggi lah. Pasal atas syarah ulama berdasarkan hadis-hadis lain tentang fadail ni, atas syarah para ulama kita, hadis-hadis tentang fadail ni dia tak boleh dinafi. Memang betul ada hadis fadail tu, tapi dia yang tu adalah satu kaedah untuk motivate, bangun semangat. Sebab kita ni manusia, tak semua orang yang sampai tahap tauhid dia, tauhid yang paling tinggi ya, yang turut bahasa dia. Jadi nak ajar berjinak-jinak dengan buat taat ni, bagi fadilat dulu. Sembahyang jemaah 27 kan, tu pun tak datang-datang. Apa masalah? Iman. Kalau iman betul macam mana, dia tak pandang 27. Bahkan aku tak pernah tengok 27. Yang penting apa?
Ni amalan Nabi, ni sunnah Nabi. Rasulullah dia berjemaah, sahabat berjemaah. Aku takkan tinggalkan amalan Rasulullah. Okey, cantik tu. Macam mana pun perlu juga hadis-hadis tentang fadail dan fadilat ni untuk istilah basyir dan nazir. Beri khabar gembira, nisbah nak laksana, dan ada khabar yang menakutkan supaya jangan kita tinggal benda-benda yang kebaikan tu. Jadi dia tak kata mana lebih antara nak cari rezeki, sembahyang duha kerana nak tarik magnet rezeki, atau fadailul amal. Memang fadailul amal tu antaranya rezeki tu lah kan. Siapa sembahyang 2 rakaat duha macam ni. Fadail sekalipun, cuma sebutlah tadi, dia atas kaedah untuk merajin dengan kita buat taat. Untuk mengaji lagi, faham kita buat tauhid, kita akan faham bahawasanya kita dapat tu bukan di atas duha kita, bukan di atas amalan yang kita buat, tapi limpah kurnia Allah Ta'ala belaka. Itu tulus punya akidah. Masa yang sama, janganlah tinggal sembahyang duha. Ataupun janganlah duk konon tulus memohon pada Allah Ta'ala, tapi duha tak sembahyang. Macam tu lah sikit kan. Tapi kalau sembahyang duha, duk i'tiqad, yang ni lah magnet rezeki, tak ada hubungan langsung dengan Allah Ta'ala. Ada hijab lagi tu, maksudnya ada benda tak faham lagi tu dalam bab akidah. Itulah sekali lalu. Jadi nak mengajar kita, dua-dua prinsip mesti betul. Apa dia? Nak berjalan dengan Allah Ta'ala sebelum nak sampai pada kemuncak, memang ayat gula-gula ni kena ada. Bahasa gula-gula lah kan. Pasal apa? Kelebihan, fadilat, magnet rezeki, fadail amal, macam tu bahasa dia. Tapi matlamat apa? Sampai tak ada lain melainkan buat pasal apa? Aku nak zahirkan kesyukuran pada Allah. Dia bagi aku hidup pun padanah. Dia tak bagi makan minum pun bagi aku menyawa. Inilah paling besar sekali. Ada nyawa, tak ada makanan, tak ada nyawa, nak boleh buat apa? Jadi aku sayang duha ni pasal nyawa dia bagi, bukan pasal apa yang aku nak minta rezeki. Tak. Tu ngaji lagi lah. Memang ada ulama-ulama kita ajar pun prinsip-prinsip macam tu untuk betul-betul jadi mukhlisin lahuddin, insya-Allah. Saya jawab soalan. Ya, kaedah kita memang tak bersandar pada amal. Mansub binazil khafid. Pasal rakibah masih ada maf'ul, tapi bahra mana boleh jadi maf'ul? Takkan rakibah tu asalnya belayar laut. Boleh tak belayar laut? Belayar atas kapal kan? Melayari kapal kan melayari laut. Itu yang dia sepatutnya rakibah fil bahri, macam sallal masjidah, semayang masjid, semayang dalam masjid. Rakibal bahra, rakibah fil bahri, sallal masjid, salla fil masjid, akala mat'am, makan kantin. Apa makna akala fil mat'am? Tu istilah nahwu lah sikit. Mansub binaz'il khafid, ataupun mansub bihadzaf huruf jar. Gitu. Tapi istilah kan kitab dia tak sebut ada huruf jar, dia sebut mansubun binaz'il khafid. Khafid tu huruf jar. Itu istilah kitab. Lain? Ya. Yeah. Baik satu, cacat satu, macam mana apa? Apa kesan dia? Duit tak ada, nak tolong mangsa banjir, doa je lah. Jadi tak boleh lah nak bagi sumbangan. Yang itulah. Jadi tak boleh nak bagi sumbangan. Itulah dia punya cacat dia. Jalan untuk kita nak tolong dengan jalan zahir atau jalan asbab ni tak boleh. Kalau ada dunia tak ada akhirat, tu lagi cacat gila. Duit ada tapi akidah dengan Allah Ta'ala tak ada. Tu walaupun buat kebajikan silap tak pakai satu pun. Itu kalau antara sebut sana. Jadi kaedah kita memang kena betul dua-dua tu. Bahkan biarlah tak ada kat dunia punya, kat akhirat punya ada. Yang bahasa gitu. Siapa? Bila kita dapat Allah, insya-Allah tak luput langsung sikit pun kat dunia. Cuma
dia perlu latihan akidah, ilmu yang mantap, keyakinan, iman, dan kena ada bimbingan berterusan daripada guru-guru yang pakar dalam bab ni, baru nak boleh duduk tempat tu. Kalau tidak, takut tak tahan nanti kan. Tengok semua orang pakai kereta, kita jalan kaki je, tak jadi ni. Dia takut itu kan. Tapi kalau orang boleh dengan hati dia lapang serah daripada Allah Ta'ala, tak payah doa je, nanti ada je orang bawa aku, yang bawa sampai ni, aku ni Allah. Memang ada orang sembawa pun, kan katalah alhamdulillah, memang tauhid Allah Ta'ala je, memang boleh sebenarnya. Tapi itulah, dia kena sabar. Dan kaedah ulama kita ajar pun, untuk boleh dapat pertolongan daripada Allah Ta'ala macam tu, bila dah tak ada hubungan sabab dengan dunia, dengan makhluk, barulah Allah Ta'ala akan beri pertolongan direct tanpa ada bantuan makhluk. Nabi Ibrahim AS kan, bila dah sampai Namrud campak di dalam api, siapa boleh tolong? Tak ada siapa boleh tolong. Jibril nak tolong pun kata dia, Allahu arsalaka ilayya, adakah Allah hantar kau ni datang kat aku? Kata dia, tak, aku tak ada hajat dengan kau, Allah lagi tahu hal aku. Api tu dia tak payah minta, Allah Ta'ala perintahkan api jadi sejuk. Panjanglah sikit bab akidah kan. Jadi di atas soalan apa kesan itu, cuma di atas iman. Sejauh mana kekuatan iman kita untuk kita duduk tempat tu. Kalau kita konon nak tawakal kepada Allah Ta'ala, tapi kekuatan tawakal tak ada, jalan-jalan nak tawakal pun tak ada, nak duduk makam tawakal, takut nanti kandas di tengah jalan. Takut itu. Begitu jugalah sebaliknya kan, duk pegang dengan harta, sampai kalau tak ada harta ni, tak ada jalan untuk nak buat kebajikan. Masalah juga, pasal apa? Terlalu berpegang dengan dunia, tak pandang langsung kepada Allah yang dia boleh buat satu kun fayakun, walaupun tak ada sebab di dunia. Tu. Jadi dua-dua kena betul. Itulah. Ngaji lama sikit. Itu kan. Tak ada bensin, tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Lah ni saya nak sebut macam ni. Lah ni dia ada satu pertubuhan dalam dunia punya. Nama dia WHA. Bukan WHO. Bukan World Health Organization. Tapi World Health Association. Apa lama tak sebut lah. Dan dia ada, bukan main sejahtera. Dia akan keluarkan kita satu kad not vaccinated di atas hak kita yang tak boleh didiskriminasikan walaupun tak divaksin, tunjuk ya itu. Maksudnya memang ada pertubuhan dunia yang bertaraf antara bangsa yang membenarkan kita untuk buat aktiviti semua tu tanpa divaksin. Dan dia dah keluar dah. Cuma saya sendiri pun belum buat lagi lah tu. Pasal kita punya perak ni tak adalah keras gitu. Dia keras tu, aku keras juga lah. Aku gunakan juga lah tu kan. Dia ada link 7 orang apa masuk dalam kita punya email apa, boleh buat, nanti akan hantar gambar, dia akan keluar satu kad. Memang kat polis pun dia memang tahu prosedur undang-undang ni, pasal dia orang ahli-ahli yang berkaitan dengan undang-undang. Tunjuk aja tu, jalan, dia tak cakap banyak. Kut jatuh ke masjid je bodoh sikit, dia tak faham WHA ni apa benda. Memang dia tulis itu not vaccinated, dia not permission to be vaccine kan. Memang ada satu kekuatan sebenarnya kat situ, dan telah dilindungi oleh pertubuhan antarabangsa di atas hak kita untuk tidak divaksinasikan dan tapi bebas untuk membuat aktiviti tanpa ada sebarang sekatan. Apa masalahnya nak pergi masjid kalau tak ada vaksin? Lani memanglah pasal benda tu tak disebar. Lagipun memang tak boleh disebar. Pasal kerajaan tahu sebar lagi, pakat semua ambil hak tu, dia tak mau dos kedua, pening ketua jururawat tu. Dia turut saya sebut gitu. Jadi dia tak, adakah dia manik? Kaedah kita apa? Cari je jalan, boleh je masuk, menyusuk je. Cari tak ada masjid ni, pergi masjid lain. Dia mesti ada jawatan kuasa yang boleh berlembut hati, yang tak ada berkira sangat nak masuk Jumaat tu kan. Kalau nak ikut
Semayang Jumaat tak boleh masuk pagar pun. Cari jalan untuk boleh juga semayang Jumaat. Pasal kita benda tu wajib. Kalau ikut mana wajib besar lagi antara vaksin dengan tu. Kalau kata jadi manik, ada jalan lah sebenarnya. Di mana ada kemahuan, insyaAllah ada jalan tu. Dan Allah Ta'ala dah buka jalan kita sebenarnya. Pergi cari tu. Saya pun belum ada ambil link-link tu pun. Ada orang khabar dah, tapi awak pun tak buat lagi. Pasal tu saya kata, Perak ni tak ada keperluan lagi. Kedah yang negeri lain daripada Perak dengan Pahang, memang kena dua dos. Ada yang tak pergi sembahyang Jumaat langsung disebabkan punca di atas belum divaksinasi tu je kan. Betul lah, saya nak merepek lagi, saya merepek banyak sangat kan. Pejabat agama ni pun apa lah, saya nak kata macam-macam lagi, memang saya kata macam-macam dah kan. Macam dah tak ada agama lah, saya bubuh macam tu kan, memang kasar sikit lah bahasa saya. Sepatutnya engkau tak usah masuk campur lah urusan agama dalam masjid. Engkau cerita bab kesihatan sudah lah, cerita kurap, cerita vaksin, cerita kudir, cerita panau, padanlah dengan kau. Kau tak payah cerita lah bab masjid. Masjid ni urusan kami. Patutnya macam tu lah pejabat agama lah. Pasal kita cakap bab kesihatan, dia marah. Dia kata apa lah ni, ustaz-ustaz pun nak cakap bab kesihatan. Kalau ikut saya kata, Nabi kami lagi ajar kami kesihatan. Engkau pun tak ajar kami basuh kencing berak macam mana tau. Nabi ajar tak? Engkau babi apa? Nak bahasa saya keluar lah. Saya tak boleh, saya geram bab tu. Engkau mana ada WHO ajar? Dia WHO kalau ajar pun kat sekolah rendah, dia ajar takat gosok gigi lah. Bangun pagi, macam mana? Gosok gigi, cuci muka, sama? Pakai baju, minum kopi, makan roti, semua orang suka hati. Sekolah rendah tu, tarikan tu macam tu. Dia takkan gosok gigi ya. Kita macam mana? Sugi, sagi, dengan langit-langit sekali. Lidah, kencing, berdehem, semua detail lah. Alamak, takkan kami tak boleh cakap bab kesihatan? Kau ingat engkau je reti bab kesihatan? Engkau reti dalam bab WHO kau. Aku cakap berdasarkan hak Nabi lah. Rasulullah, Nabiullah. Tak, saya tepuk je lah saya cakap itu. Tapi cakap kita tak laku lah. Kita tak ada doktor. Kalau ada doktor boleh dengar cakap kita. Tak teringin aku doktor itu. Doktor PhD tu lah kan. Yang tu kan, itu saya lajak lah sebut tu. Tak kira orang potong video tu. Tengok esok keluar lah pagi esok. Dia orang ni bukan boleh pantang lagi saya sebut itu. Dia potong lah. Saya jawab soalan. Jadi cari jalan lah tu. Jadi kita pakai share tu, ada link tu. Mesti usaha juga. Pasal yang wajib lah. Tak boleh nak dikatakan tak wajib. Mana boleh kan. So dia yang kata yang gatai dia orang ni pun pergi bubuh syarat vaksin pasal apa tu. Saya punya bahasa tu jadi jilat sangat dengan kerajaan WHO tu pasal apa. Kan. Kacau sikit lah mulut saya macam ni ya. Tapi kalau perhati tu kata jangan kata orang cerdik pandai. Orang awam pun kadang kata kenapa pejabat agama ni sampai jadi macam ni. Sampai macam tu lah. Itulah. Wallahu a'lam. Hadanallah ila siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.